Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Kami daripada Kumpulan Rahmantul akan melakukan sesi pembentangan bahan inovasi. Saya Nazira Baharom bernombor matrik 2017995 akan berkongsi serba sedikit berkaitan dengan bahan inovasi kami. Kami sepakat memilih produk Finas sebagai bahan inovasi. Apa itu Finas? Finas merupakan gabungan filem dan imajinasi. Tayangan filem selama 30 saat dan pelajar diminta untuk menulis karangan berbentuk imajinasi. Kumpulan sasaran bagi produk Finas ialah pelajar tingkatan 4. Dalam produk Finas mempunyai jalinan 4 kemahiran bahasa. Pertama sekali ialah bertutur, kedua ialah mendengar, ketiga ialah membaca dan yang keempat ialah menulis. Dalam Finas ada 3 perkara. Pertama sekali ialah tayangan 30 saat bagi setiap 8 filem. Kedua ialah laki A dan yang ketiga ialah karangan. Apa yang akan dilakukan oleh pelajar melalui produk Finas? Pertama sekali ialah pelajar akan menonton tayangan filem selama 30 saat. Kedua, pelajar akan melaksanakan cabutan laki A. Ketiga, pelajar menulis karangan dan yang terakhir ialah pelajar akan membacakan karangan di hadapan kelas. Produk Finas akan mengukuhkan pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu dalam bilik belajar. Sekian saja, saya akan serahkan sesi pembentangan kepada Nik Syahira. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nik Nur Syairah binti Nik Zulkifli bernombor matrik 2017998. Okey, pada hari ini saya akan ceritakan bagaimana proses penghasilan produk. Okey, produk kami diberi nama Finas. F-I tambah N-A-S. Bukan Finas yang filem tu. Finas karangan dunia baru. Okey. Proses pertama adalah melakukan kertas kerja di mana setiap ahli kumpulan kami ini perlu menyiapkan bahagian masing-masing dan menyatakan proses dan pemikiran projek Finas ini. Kedua pula, menghasilkan permainan di mana kumpulan kami ini menghasilkan permainan yang diberi nama Lucky Egg. Setiap telur ada nombor bertuahnya dan pelajar dan guru akan mencabut nombor bertuah itu bagi melihat karangan dan filem yang akan ditayangkan pada setiap minggu. Okey, proses ketiga pula mencari filem di mana setiap ahli kumpulan kami ini perlu mencari setiap filem yang mempunyai pelbagai jenisnya iaitu tema kasih sayang, tema patriotik, tema seram, lawak, persahabatan dan sebagainya. Okey, filem kami ini hanya ditayangkan selama 30 saat. Proses yang keempat pula menghasilkan soalan karangan. Okey, soalan karangan ini adalah soalan karangan cerita di mana soalan karangan ini pelajar boleh menulis 350 patah perkataan ke atas. Okey, berdasarkan filem yang kami tayangkan selama 30 minit itu akan kami letakkan 3 soalan di mana soalan itu perlu menggunakan permainan Lucky Egg bagi pelajar yang ingin membuat soalan lah. Okey, kelima pula membuat simulasi produk. Simulasi produk ini di mana setiap ahli kumpulan kami ini perlu melakukan video simulasi di mana pertamanya adalah setiap ahli kumpulan kami ataupun salah seorang daripada ahli kumpulan kami ini akan memainkan watak pelajar yang bermain Lucky Egg. Kedua pula, video menulis karangan. Okey, di sini hanya 2 orang ahli kami saja yang akan menulis sebuah karangan. Yang ketiga adalah video berlakon ataupun video bertutur. Bukan setiap seorang daripada ahli kami ini akan melakukan lakonan dan juga bertutur hasil karangan pelajar. Okey, yang terakhir pula adalah penghasilan produk selesai di mana produk yang dihasilkan dan dibentangkan ini perlu diiklankan supaya pelajar dapat merasai dunia baru penghasilan karangan alaf yang ke-21. Okey, selesai sudah pembincangan proses penghasilan ini. Jom kita lihat video simulasi ahli kumpulan kami. Sama-sama kita saksikan. Kau nak sindir aku ya? Kau kira masjid ni yang kau buat? Masya Allah. Yang dia tak ada baiklah, Abah.
Ana bawa ini ukhiran masjid supaya Abah bertobat, takut sama Tuhan, sembayang, jangan cakap takbur, barulah hidup ente boleh selamat. Memang aku tak selamat. Semenjak anak aku kahwin sama kau punya sial tu membawa ke rumah ni. Kau dah tidak? Kau tengok macam Safar, kau tengok macam Muharram. Ini anak menantu. Emas, intan, zamrud, berlian, itu yang dia bagi hadiah. Malam bulan di pagar bintang, makin indah jika dipandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohman dan mendapat soalan karangan. Tulis semula sebuah filem P. Ramlee yang pernah anda tonton dengan karangan cerita atau cerita atau imajinatif dengan mengubah sedikit jalan ceritanya. Panjang sebuah karangan mesti melebihi 350 patah perkataan. Terimalah. Pada zaman dahulu, terdapat dua orang adik-beradik iaitu Kasim Baba yang hidup kaya raya di kota Istakan Bola dan juga Ali Baba, seorang yang miskin disebabkan kemalasannya untuk bekerja. Setiap hari, isteri kepada Ali Baba akan pergi ke rumah Kasim Baba untuk meminjam sekantang gandum. Sampaikan dia berasa malu kepada abang iparnya itu. Isteri Ali Baba pulang ke rumah dengan muka monyok dan hati yang sangat sedih memikirkan suaminya itu malas untuk mencari kerja. Dia pulang ke rumah dan melihat suaminya berkata berlagu. Kalau kanda kerja, habis tulang rusuk patah, bahu pula akan terasa longgar. Tangan kanda akan bercorak luka, kaki kanda sakit, biar kanda di rumah. Isteri Ali Baba yang sudah ke dapur sambil membuat roti tempayan itu terus mendorong keluar dengan muka yang marah kerana berang dengan si suaminya yang memberi pelbagai alasan. Terkejut Ali Baba apabila dia melihat peti yang berisi wang emas dan harta karun yang lain. Terus dia mengangkat satu peti itu dengan menggunakan kereta sorong dan berlari-lari menuju ke rumah sambil menyanyi. Aduhai malang semua penyayang, mantra diberi, harta tergadai, angka hati nak merompak, habis harta aku sudah kebas. Bernyanyi sampai ke rumah. Pulangnya ke rumah, Ali Baba memanggil istrinya. Kanda, kenapa kelelahan seperti berlari pecut 100 meter ini? Terkejutnya bila suami membawa pulang sebuah peti timbunan emas. Ali Baba membalas, bukan Adinda. Kasim Baba yang tiba-tiba sahaja gembira dan berasa tamak itu terus keluar dan pergi ke gua itu sambil berkata, selepas ini aku akan jadi orang yang paling kaya di kota Istakan Bola ini. Ha 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 ha. Tibanya Kasim Baba di gua tersebut, dia membaca mantra yang diberi oleh Ali Baba. Lalunya matanya dikaburi dengan perasaan tamak apabila melihat harta yang begitu banyak. Sebelum sempat semua harta disapu oleh Kasim Baba, dia telah mati dibunuh oleh ketua penyamun yang baru sahaja pulang bersama semua pengikutnya. Isterinya Kasim Baba dan Ali Baba risau kerana tidak pulang seharian. Ali Baba terus ke gua itu lalu membukanya. Hatinya terus terasa sebab melihat abang yang mati, lalu dibawa pulang ke rumah Kasim Baba. Dia menyanyi dan menari bersama dengan Ali Baba, gembira kerana tepat jam pukul 12.30 malam akan merompak ke semua harta Ali Baba. Apakan daya helah ketua penyamun itu diketahui dan semua 40 penyamunnya mati akibat terkena renjatan elektrik yang diletak oleh bibik Kasim Baba. Ketua penyamun pula mati ditikam dengan pisau buah. Sekian, terima kasih. Lihat ada jalannya, dia buat kau bunda, tetapi tak mengapa, karena dialah juga yang mengambil hatimu hingga keadaan reda. Oh kita
mengalah, tak guna marah-marah, nanti berbalik juga. Oh kita bersaudara. Sebab itulah dah menjadi tanggungjawab saya. Hari-hari kerja kutip sampah, kutip sampah, kutip sampah, kutip sampah. Inilah saya. Nama saya Jimmy, pendekar laut. Macam betul lah. Yang kat belakang tu kawan saya. Kerja kita orang hari-hari gotong royong, kutip sampah, kutip sampah. Lupa nak kenal kan. Inilah kawan saya. Oryx namanya. Macam ada macam beruk tak? Memang beruk pun. Orang kampung semua cakap saya gila sebab saya kawan dengan beruk. Betul tak, Oryx? Betul tak? Huyo. Itu je yang saya cakap. Huyo. Maria? Mana dah? Maria? Dah, mana Maria pergi? Kerjanya tidak bergaji, tak juga popular. 24 jam, tiada henti. Kerjanya kotor. Dan tanpa kerja ni, saya dan kawan-kawan takkan dapat sekolah dengan seronok. Macam hari ni. Awak nak jadi apa sebenarnya? Cita-cita saya nak jadi macam Manakan Lan, bukan cat tangan, cat batu. Allah. Jek, tolong Jek. Tempat kami ni memang bagus. Bagusnya bang, bagus ni. Best dia show. Datang bang, datang. Cik, minta maaf Cik. Ni saya bertempat ada senama Robik. You datang. Modal gemuk kasih kurus. Mari. Jangan lupa kasih tahu semua kawan-kawan. Saya bertempat. Satu je lagi. Kita orang nak pergi ganas ni. Tak ganas sangat. Okey. Dah sama yang. cepat. Wei, tunggu wei. Cepat. Lembab. Apa lagi? Hilang. Tak rock. Hilang ada. Menarik bukan produk inovasi Finas sebentar tadi? Baiklah, saya Rohman dengan nombor metrik 203352 akan menerangkan tentang kekuatan produk inovasi Finas. Yang pertamanya,
Mempunyai strategi panduan penulisan yang merangkumi teknik orang impian, gunung harapan dan juga rangka realiti. Keduanya, produk Finas ini mempunyai kekuatan dapat digunakan dalam tempoh 2 bulan dan berterusan. Satu filem untuk 1 minggu dan murid yang berbeza bertutur pada setiap minggu. Kekuatan produk Finas yang ketiga ialah mempunyai daya tarikan kartun, filem dan juga permainan. Kesemuanya ini dianggap sebagai satu titik hibur. Titik hibur ini membuatkan aktiviti PDP menjadi lebih meriah. Kekuatan produk Finas yang keempat ialah mudah diaplikasikan oleh guru kerana ia berbantukan LCD dan juga YouTube. Produk ini lengkap dengan arahan dan juga demonstrasi untuk menggalakkan pembelajaran perpustakaan pelajar. Kekuatan terakhir ialah murid terlatih yakin untuk kreatif dan kritis. Ini dilihat jelas apabila murid cuba untuk menggunakan idea sendiri dalam menulis karangan cerita dan kemudian mereka menuturkan karangan cerita tersebut di hadapan kelas. Baiklah, kita teruskan dengan Siti Fairuz. Seterusnya, saya Siti Fairuz bernombor metrik 203467 akan membentangkan kelemahan produk inovasi Finas. Kelemahan yang pertama ialah produk Finas memerlukan akses internet untuk menggunakannya. Ini kerana produk Finas dimuat naik dalam YouTube. Untuk menggunakan Finas, guru bergantung sepenuhnya kepada kekuatan akses internet untuk membuka YouTube. Jika tidak, proses PNP tidak berjalan dengan lancar. Selain itu, produk Finas memerlukan kecekapan guru dalam mengendalikan alat projektor dan LCD. Guru yang kurang mahir akan merasakan produk Finas agak sukar digunakan dan akhirnya guru memilih untuk tidak menggunakan produk Finas sebagai bahan pengajaran. Seterusnya, produk Finas hanya menggunakan satu jenis filem sahaja, iaitu filem Melayu. Situasi ini boleh menyebabkan pelajar cepat bosan menulis karangan cerita berdasarkan filem Melayu sahaja. Mereka tidak diberi pendedahan terhadap jenis-jenis filem lain. Dan akhir sekali, produk Finas tidak mempunyai kepelbagaian soalan. Produk Finas tidak menyediakan soalan karangan berbentuk fakta dan karangan berbentuk format. Soalan karangan produk Finas hanya tertumpu kepada karangan cerita. Seterusnya, saya serahkan kepada Azaziah. Okey, tadi kamu semua sudah tengok tentang pengenalan produk, kelemahan, kekuatan dan sebagainya. Jadi sekarang saya Nurul Azazah binti Khailan akan membentangkan tentang cadangan penambahbaikan produk. Di sini terdapat 3 cadangan penambahbaikan produk. Yang pertama, memuatkan bahan di dalam pelbagai medium. Yang kedua, memperbanyakkan lagi jenis filem dan yang ketiga, mempelbagaikan lagi jenis soalan. Okey, kita akan pergi ke satu persatu. Kita tengok yang pertama, iaitu memuatkan bahan di dalam pelbagai medium. Iaitu produk Finas ini tidak tertumpu hanya di YouTube sahaja. Produk Finas ini juga boleh dimuat naik ke dalam pelbagai medium seperti pen drive, CD dan sebagainya. Jadi sekiranya guru-guru menghadapi masalah berkaitan dengan capaian internet, guru-guru masih boleh memainkan produk Finas ini dan menggunakannya seperti biasa. Selain itu, medium sebagai CD ataupun pen drive ini akan lebih mudah untuk dikendalikan oleh para guru. Okey, yang kedua, memperbanyakkan lagi jenis filem. Okey, produk Finas ini pada awalnya hanya tertumpu kepada keluaran filem daripada kaum Melayu sahaja. Tetapi kita boleh mempelbagaikan lagi dengan mengambil filem daripada keluaran pelbagai etnik lah, seperti filem-filem dari kaum Cina. Kita juga boleh mengambil filem daripada orang Inggeris dan sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana versi filem yang berbeza ini mempunyai jalan cerita yang berbeza. Secara tidak langsung, ianya mampu meluaskan pengetahuan para pelajar. Mereka juga boleh meningkatkan daya imajinasi mereka. Okay? Dan yang ketiga, mempelbagaikan lagi jenis soalan. Okey, produk Finas ini pada awalnya hanya tertumpu kepada soalan karangan cerita ataupun imajinasi sahaja. Jadi, kita boleh menambahbaikkan produk ini dengan memasukkan pelbagai jenis-jenis soalan seperti soalan berkaitan dengan fakta, soalan yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi dengan lebih lagi. Okey, jadi secara tidak langsung kita juga dapat melatih para pelajar untuk menghasilkan karangan cerita. Maksudnya boleh menghasilkan pelbagai versi. Pelajar itu boleh menghasilkan karangan cerita, boleh menghasilkan karangan berfakta dengan baik dan sebagainya. Jadi di sini murid-murid juga mampu menghasilkan karangan yang lebih berkualiti dan bermakna. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.